السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب عظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sampai kita hadis yang ke-14 ya. Surah 41. Orang-orang bodoh dijadikan ketua ya. Sepatut jadi ketua ni orang cerdik, tapi dilantiknya orang bodoh. Makna yang melantik tu lebih bodoh. Sebab kalau dia cerdik dia tak lantik orang bodoh jadi ketua. Sama-sama bodoh belaka. Ya. Kita akan baca hadis. An Abdullah bin Amri عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As
Kalau setengah kitab dia kata Al-Asi, ada ya tu ya, Al-Asi. Boleh dua ya, Asi. Al-Asi tak ada ya, ataupun Al-Asi dengan ya. Yang lebih fasihnya, jumhurnya ada ya. Ya, Al-Asi gitu. Ya. Ia berkata, kata Abdullah bin Amrin bin Al-Asi, sami'tu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah, bahwasanya Allah Ta'ala la yaqbidul ilma, tiada menghapuskan ilmu, tiada menghapus, tiada mengangkat, tiada menghilang. Ya, yaqbidu dengan makna yarfa'u, ya, atau wala yanzilu, tidak menghilangkan. Al-ilma akan ilmu, intizaan akan sebagai menghilang, akan sebagai mengangkat. Yantazi'uhu, ya, itu jemaah di bawah tu, tiada menghapus ilmu pengetahuan dengan cara mencabutnya secara sekaligus daripada hamba-hambanya. Ya, la yaqdul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada menghilang, tiada mengangkat, tiada menghapus akan ilmu intiza'an dengan cara mencabut. Intiza' itu asalnya jadi maf'ul mutlaq bagi yaqbidu. Dia asal nak jadi maf'ul mutlaq ni dia masdar, masdar kepada fi'il sebelumnya, ataupun masdar kepada muradif fi'il sebelumnya. Belajar dah maf'ul mutlaq, belum sampai lagi. Panggil maf'ul mutlaq. Nak jadi maf'ul mutlaq, dia mesti masdar kepada fi'il sebelumnya, ataupun masdar kepada muradif bagi fi'il sebelumnya. Yaqbidu tu muradif bagi yanzi'u, ya, in fa'ala yantazi'u, intazi'u, la yantazi'u. Yaqbidu tu boleh juga dipasang dengan makna yantazi'u. Yantazi'u dengan yaqbidu tu maknanya sama. Dalam bahasa Arab dipanggil muradif, lafaz berlainan, maknanya sama. Jadi masdar dia itu sama ada masdar kepada fi'il dia sendiri atau masdar kepada muradif, ya, bagi fi'il yang sebelumnya, dia jadi maf'ul mutlaq, maknanya akan sebagai mencabut. Allah tidak akan mengangkat, akan sebagai mengangkat. Allah tidak akan mencabut, akan sebagai mencabut. Allah tidak akan menghilang, akan sebagai menghilang. Ya, yantazi'uhu, mencabut oleh ia akan ilmu minal ibad, daripada hamba, yakni sekaligus. Walakin, dan tetapi, yaqbidul ilma, menghapus oleh ia, menghilang oleh ia, ya Allah Ta'ala, al-ilma akan ilmu, biqabdil ulama'i, dengan mematikan oleh ia akan ulama. Yaqbidul ulama dengan mana? Yaqbidul arwahil ulama, dengan mengambil roh-roh ulama, bukan mengambil ulama, mengambil roh-roh ulama.
Ya, yaqbidul ulama maknanya ya biqabdil ulama biqabdil arwahil ulama, ya, dengan mengambil roh-roh ulama, yakni dengan cara mematikan ulama, hatta sehinggalah idza lam yubqi, apabila tiada dikekalkan aliman, ya, akan orang alim oleh Allah Ta'ala, makna sehingga tidak ada lagi orang yang berilmu, ittakhazan nasu, mengambillah oleh manusia, ru'usan, ketua-ketua mereka, pemerintah-pemerintah mereka, juhala, ya, ketua-ketua juhalan, yang jahil-jahil sifat, ya, dia ambil ketua-ketua yang jahil, dah tak ada orang alim lagi. Ya, fasu'ilu, lalu ditanya, maka ditanya akan mereka itu ketua-ketua tadi oleh rakyat-rakyat akan satu masalah yang berkaitan dengan suatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan hukum hakam. Bila orang tanya dia, fa'aftahu, maka mereka pun berfatwa, yakni bighairi ilmi, tanpa ilmu, fatwa dengan tidak menggunakan ilmu, tak ada ilmu, main berapu gitu. Ya, bila orang tanya, dia nak jawab juga, ikut dan nak jawab lah. Ya, fadallu, maka dia sesat, ketua tu sesat dah, menjawab tak ada ilmu, fa'adallu, dan menyesatkan orang lain. Dah lah dia sesat, orang lain pun jadi sesat sebab belajar dengan orang sesat. Kita baca keterangan dia, ya, nanti kita kupaskan. Sebelum baca keterangan tu, tengok dulu pada lafaz-lafaz tadi. Daripada Abdullah bin Umar ni, dia menyebut, mengatakan bahawa Nabi SAW, ya, pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbidul ilma, tidak menghilangkan ilmu, intiza'an, dengan cara yang tazi'uhu, mencabut ilmu itu, minal ibad, daripada dada-dada hamba sekaligus. Yakni jaranglah, ya, bila kita dah jadi orang alim ni, jarang ilmu tu lupa sekaligus di dada dia, tiba-tiba bangkit jadi jahil. Tengah-tengah duk jadi tok guru tu bangkit-bangkit jadi jahil, tak ada ilmu di dada, jarang berlaku, tak ada. Allah tak buang ilmu cara macam tu. Allah tak ambil ilmu dengan tarik ilmu tu tidak ada. Walaupun ada juga berlaku kadang-kadang, tapi itu, ya, jarang-jarang berlaku. Ya, Allah tak hilangkan ilmu dengan cara begitu, dengan cara melupakan ilmu di dada-dada ulama ni, jarang berlaku. Kalau ada ilmu sampai matilah alim dia tu. Jarang tengah-tengah alim jadi bodoh. Ya, kadang-kadang berlaku juga. Pernah masa saya belajar dulu, ya, seorang budak kawan dah, dia ni hafaz Quran 30 juzuk, tapi hobi dia tak senonoh. Kalau hari Ahad aja, pergi Port Dickson, ya, tahulah pergi Port Dickson tu buat bernama. Budak-budak muda ni, ya, dia hafiz tapi suka pergi ke pantai. Kalau tengok ombak tak apa, dia pergi tengok yang berombak-ombak tu, masalah dia, ya. Lepas tu dia bermimpi, ya, kawan saya ni, tak sebut nama dia lah, ya. Dia bermimpi, datang seorang syekh dalam mimpi dia, dia kata, cukup-cukuplah tu, kamu tu hafiz, ya, jangan duk merayau tu pasal pergi ke Port Dickson, pergi ke mana. Dah tu dia jaga, dia ingat mimpi biasa, besok pergi lagi. Datang lagi mimpi kali kedua, ya, jaga-jagalah Quran ada dalam dada kamu tu, ya. Dia pun pergi lagi, dia ingat mimpi biasa saja. Kali ketiga
Datang lagi syekh tu, dia kata, ya, Quran dah tak ada di dada kamu. Biasanya kalau dia sembahyang subuh, dia jadi imam, sebab dia hafiz. Jarang orang pondok ni hafiz. Ya, biasanya kita mengaji pondok dulu, baru hafaz Quran. Ya, sampai tengah kita mengaji tu baru kita hafal. Daripada hafiz ke pondok tu jarang berlaku zaman tu. Ya. Jadi adalah di tengah orang yang hafiz ni, kita muliakan dia lah. Jadi hari itu dia jadi imam seperti biasa. Bila dia nak baca surah, tak ada satu surah pun yang dia boleh baca sampai habis. Dia tukar ayat tu, sangkut. Tukar ayat tu, sangkut. Tukar ayat tu, sangkut. Lama-lama supaya tak apa baca surah. Ya. Lepas pada tu, dia cuba ambil Quran untuk hafaz kembali. Tidak ada satu surah yang dia ingat. Ya, kenapa Allah tarik? Allah tarik hati dia Quran tu. Quran tu mulia, nur. Tak layak diletak dalam hati yang kotor. Ada juga berlaku begitu, Allah tarik balik ilmu itu. Tapi jarang berlaku. Sebab tu kata Nabi, Allah tak ambil, ya, ilmu dengan cabut daripada dada-dada ulama itu. Secara ghalib tak berlaku begitu. Walaupun ada, jarang-jarang berlaku. Sebaliknya yang ada berlaku, Allah ambil ulama itu sendiri dengan mematikan dia. Ya, Allah ambil roh dia. Jadi matilah ulama lah ni habis-habisnya. Yang hidup ni malah mengaji. Ya, bagi itu urus soal berkurang ilmu, tinggal anak murid. Kadang-kadang tak sampai separuh ilmu untuk guru. Mati pula untuk guru yang separuh ni, anak murid dia tak sampai separuh lagi, lama-lama habis ilmu tu. Ya, makin kurang ilmu. Sebab hemah orang mengaji ni dia makin kurang. Tak. Kalau dulu, ya, orang dulu mengaji satu hari je tak sama dengan kita mengaji sebulan hari ni. Bahkan kadang-kadang setahun pun tak sama. Sebab dia mengaji ni sungguh-sungguh, laik, ya, teliti, ya, dengan penuh kecintaan pada ilmu tu, dengan adabnya, dengan adab akhlaknya, ya, kepada guru. Dia jaga sungguh. Jadi dah tentu tak sama. Ya, bila Tok Guru pergi, tinggal anak murid. Anak murid tu dah tentu tak dapat menguasai 100% ilmu Tok Guru. Ya. Lepas tu Tok Guru yang baru ni pula mati, anak murid pula ganti, lama-lama habislah ilmu itu. Tak ada lagi orang nak mengaji. Ya. Bila tak ada orang nak mengaji, dah tak adalah orang-orang yang alim. Ya, itu cara dia Allah ambil ilmu dengan mematinya ulama-ulama. Ya. Bila dah tak ada ulama, ittakhadhan nas, mengambillah oleh manusia, ya, ru'usan, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin juhalan, ya, yang jahil-jahil murakkab. Jahil ni ada dua, jahil basit, jahil murakkab. Jahil basit ni dia tak ada ilmu, ya, bila orang tanya aku tak tahu. Jahil murakkab ni dia dah tak ada ilmu, lepas tu dia beriktikad perkara yang menyalahi dengan ilmu itu. Itu jahil murakkab. Katakan 2 campur 2 4, dia tak ada ilmu, tapi dia jawab 3. Orang tanya 2 campur 2 berapa? 3. Kata dia. Dia tak ada ilmu yang 2 campur 2 tu 4. Takat tu tak apa lagi, itu basit, dia boleh belajar, lama tahu. Masalahnya dia dah tak tahu 2 campur 2 tu 4, dia cuba pula jawab 2 campur 2 itu 3. Dia pegang 3 itulah 2 campur 2. Itu panggil jahil murakkab. 2 kali jahil. Ya, satu dia tak tahu yang dia tak tahu. Yang kedua, ya, dia tak tahu yang apa yang dia tahu itu menyalahi amr waqi', perkara yang sebenar. Ya. Itu orang panggil
Cerdik tak boleh diikut, bodoh tak boleh nak diajar. Itu panggil jahil murakkab. Ya. Dia alim tak boleh diikut, dia jahil tak boleh diajar. Ya. Ketua-ketua begitulah dilantik bila dah tak ada ulama. Ataupun ada juga mufassir menterjemahkan bukan tak ada ulama, diketepikan ulama-ulama. Maka pada zaman itu ulama-ulama ini tak dihargai lagi, seolah-olah tak wujud lagi ulama. Maka manusia-manusia akan memilih ketua-ketua yang tiada berilmu, walaupun waktu itu ada ulama. Ya, itu termasuk juga dalam tidak wujudnya ulama, iaitu dimatikan ulama-ulama itu daripada hati-hati manusia. Tadi Allah matikan ulama itu di bumi, itu satu cara. Memang tak ada ulama betul, habis lantiklah orang jahil. Yang kedua, dimatikan kewujudan ulama itu sendiri daripada hati-hati manusia. Makna walaupun ulama itu ada, tapi dalam hati-hati manusia ulama itu seolah-olah tidak ada. Dia ketepikan, dipinggirkan, ya, tidak dipedulikan. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang yang tidak berilmu demi untuk kepentingan dunia mereka. Maka pakat lantiklah ketua-ketua yang juhala, yang tak ada ilmu, ya, khususnya yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana pemimpin-pemimpin ni asalnya untuk memelihara agama, bukan nak pelihara dunia. Nak pelihara masyarakat agar duduk dalam keadaan beragama, itu tujuannya pemimpin. Ya, agar masyarakat boleh berpegang dengan agama, duduk dalam keadaan harmoni, ya, mengikut hukum-hukum agama. Itu tujuan pemimpin. Nampak rakyatnya lari, dia nasihatkan, ya. Tiba-tiba dia sendiri tak faham tentang agama. Bagaimana dia nak membawa rakyatnya kepada agama? Sebab itu bila ditanya, dia pun berfatwa bighairi ilmi, tanpa ada ilmu, tapi belagak seperti orang ada ilmu, maka sesatlah dia. Ya, orang yang bercakap tanpa ilmu sesat dia. Bila sesat, orang tu pakai orang lain berikut dia, wa adallu, menyesatkan orang lain. Ya. Kita baca keterangan daripada Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah tiada menghapuskan ilmu pengetahuan agama dengan cara mencabut sekaligus, ya, dengan cara mencabut sekaligus ilmu pengetahuan agama, ya, sebagaimana yang dicabut sesuatu daripada dada hamba. Tetapi Allah hapuskan ilmu pengetahuan itu dengan kematian ulama, ya, dengan mengambil nyawa-nyawa ulama. Ya, mati habislah Tok Guru hari ni, dah tak ada dah. Ya, Tok Guru saya pun dah mati banyak dah. Ya, lebih 10 orang dah Tok Guru saya mati. Ya, ni nama sekolah ni Tuan Guru Haji Mukri ni. Al-Mukri ni sempurna nama ulama Abancar. Tok Guru saya Tuan Guru Haji Mukri, juga guru kepada Tak Syari. Kebetulan sama-sama mengaji dengan Tuan Guru Haji Mukri Al-Bancari. Ya, seorang ulama Banjar. Ya, karamah dia ni. Kalau cerita riwayat hidupnya, ya, banyak perkara pelik-pelik berlaku. Pernah satu ketika saya bawa kawan saya jumpa dia. Kawan saya ni Cikgu Azman nama dia. Dia nak bertunang esok. Nak ambil keberkatan Tok Guru ni, nak ambil keberkatan Tok Guru supaya pertunangan dia tu diberkati. Saya bawalah dia ziarah. Ghalibnya kalau saya ziarah Tuan Guru Haji Mukri ni, dia mesti buka kitab. Tak pernah kalau saya ziarah dia tak buka kitab. Dia mesti buka kitab. Kau suka dia nak ambil kitab apa, dia baca. Ni kebetulan sebab Cikgu Azman tu dia datang daripada dapur. Dia bawa satu pisau panjang, pisau potong roti tu. Kemudian dia ambil satu kitab, secara spontan je letak itu. Dia buka Babul Khitbah, bab meminang. Dia baca bab tu. Ya.
Peranjak tu. Tok Guru ni macam tak tahu je. Ya. Babul khitbah. Khitbah tu maknanya meminang. Kalau khutbah ke jemaat tu. Baris tu ya. Kalau depan khutbah, baca khutbah tu. Kalau khitbah meminang. Ya. Dia baca babul khitbah. Ceritalah bahasa Minang tu. Tengah baca tu tiba-tiba ada helaian kitab yang masih bercantum gitu. Kan ada cetakan yang tak putus gitu. Dia ambil pisau tu. Itu. Macam tahu tu aku tujuan bawa pisau tu ke depan. Atau antara karamah. Ni sekolah kita. Ya, nama Tuan Guru Haji Mukri. Dah meninggal dah. Ya, kalau musim Jepun, ya, anak-anak dara semua kumpul rumah dia kalau musim Jepun masuk. Orang buat padi, simpan di rumah dia padi-padi tu. Dia dalam Jepun lalu tak pernah singgah. Ya. Itu antara keramah dia, banyak lagi lah. Ya. Begitu juga guru saya di Pondok Seliau dah meninggal. Ya, Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Kalau tuan-tuan buka dalam apa nama Facebook ke atau web, ada kisah Tuan Guru Haji Ali. Ya. Karamah dia cukup banyak. Ya. Karamah Tuan Guru ni dia mukasyafah. Dia boleh kenal nak murid seorang-seorang ni. Kalau dia suruh kita berzikir 1000, mesti cukupkan 1000. Walaupun satu kurang, kamu lagi satu tu habiskan. Ya, karamahnya dia. Kalau cuti sekolah, cuti pada pondok, pandai-pandai buat kat rumah, jangan nak buat benda berapu. Buka pondok nanti dia cerita, kamu asyik dengan kereta ni asyik banyak pokok ni. Dia cerita. Habis tak beranilah kita nak buat apa kat rumah tu. Ya, kasyafah. Masa perang Teluk tu, perang Teluk yang pertama tu, ya, kan Amerika serang kan, berserta dengan bantuan kerjasama negara-negara berapa, 23 negara ke, ya, serang Iraq. Dia target dalam masa berapa jam saja boleh hapus Iraq dah, tapi tak dapat kalahkan. Ya, dalam perang pertama Tok Guru kami pergi, Tuan Guru Haji Ali bin Musa pergi malam tu. Dia pergi ke padang pasir Iraq. Dalam tengah duk berzikir gini, waktu maghrib kita berzikir, dia pimpin. Ya, waktu tu kita bawa naik satu baldi, letak parang, pedang semula tu, letak kat depan ni, zikir. Tengah gelap-gelap tengok dia tak ada dah kat depan tu. Rupanya dia sampai kat Iraq dah. Ya, belum buka lampu tu, dalam baldi tu dah penuh darah-darah. Pedang yang tu kita hantar. Anak murid tak pergi, hantar pedang aja. Tok Guru pergi. Dia cerita di padang pasir tu penuh wali-wali putih-putih. Ya, Allah hantar untuk membantu negara Iraq daripada serangan Amerika. Tapi pada perang yang kedua, seorang wali pun tak turun, Tok Guru pun tak pergi. Dia kata kami tidak mendapat arahan untuk pergi. Akhirnya nampak, dalam beberapa jam saja Iraq kalah kan, serangan mereka kali yang kedua. Ini antara keramah Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Dia tak ada, meninggal habis. Ya. Tiga Tok Guru saya di Patani. Ya. Tok Guru Patani tu masih ada. Ayah mertua dia tu meninggal. Ayah mertua dia nama Abdullah, seorang yang cukup keramah juga. Jadi tengah mengajar ni, datang lipan, gigit kaki, lipan baru. Ya. Lepas tu lipan tu gigit, lipan tu merayap keluar daripada musalla tu. Menangis Tok Guru ni. Jadi mata. Jadi anak murid kata mungkin dia sakit menangis tu. Tok Guru sakit ke? Ya, nak buat pergi klinik. Kata aku menangis bukan sebab aku sakit. Aku menangis kerana aku bimbang, adakah ilmu yang ada di dada aku ini tidak manfaat, tidak diterima oleh Allah. Kerana sesungguhnya ilmu kalau manfaat diterima oleh Allah lebih berbisa daripada binatang-binatang bisa. Tiba-tiba lipan tu gigit aku, keluar selamba je, tu yang aku takut. Lepas tu anak murid lari pergi tengok, lipan mati belakang pintu. Tok Guru dah mati lipan tu.
Alhamdulillah. Rupanya ilmu dalam dada ni mudah-mudahan Allah terima. Mati lipan tu. Dia menggigit bisa tu guru. Itu ilmu orang dulu. Ya, ilmu ulama beracun. Sebab tu yang kita nak main-main dengan ulama, ya, takutlah kepada ulama. Kerana darah-darah mereka beracun. Apa maksud beracun? Ada power. Ilmu dada itu lebih berbisa daripada racun. Lebih berbisa daripada bisa-bisa binatang. Bila kita hina dia, kita rendah dia, siaplah pahala-pahala Allah kepada kita. Itu ulama yang makbulah. Ya, dah habis pergi soal. Ya. Itu juga guru saya di Fadl di Mekah. Ya. Ramai guru saya kat Mekah tu meninggal habis. 7-8 orang semua meninggal. Seorang pun tak ada, tinggal seorang je. Ada apa nama, Syekh Abdullah Ma'alim, dia datang ke Kulim baru ni. Dia seorang lah satu-satu yang masih tinggal. Yang lain meninggal habis. Ada salah seorang tok guru saya, Tuan Guru Haji Muhammad Adam. Dia ni anak murid Tok Kenali. Ni umur dia 100 lebih. Saya pergi belajar dengan dia hari Jumaat. Lepas Jumaat je pergilah. Ya. Antara karamah dia, kalau kita bawa tetamu ni, tak perlu nak cerita kat dia. Biasa kalau kita nak buat tetamu datang ziarah, cerita tak? Tok Guru nak bawa orang ni, berapa orang. Supaya dia mudah nak prepare tak? Ni saya tak biar cerita. Kalau saya buat 5 orang makanan terhidang. Kalau saya buat 20 orang pun, satu bas pun. Pernah saya buat satu bas. Sampai saja saya sembang sikit, makanan keluar. Untuk satu bas nasi Arab. Isteri dia seorang kat dalam. Mana ada orang? Bila masa dia masak, wallahu a'lam. Tak beritahu. Karamah dia. Ya, antara karamahnya dia tahu orang nak datang rumah dia. Ya, dah meninggal. Ya, dia suruh saya balik. Tahun 97 dia kata baliklah Tamat. Apa yang ada sikit-sikit tu kamu ajar je lah, sambil-sambil mengaji lah kat mana-mana. Itu yang saya balik tu. Ya, tahun 97 saya balik. Banyak lagi yang Tok Guru nak cerita, maknanya habis soal. Tinggallah Tok Garu. Ya. Hari ni bukan Tok Garu ramai. Tanya sikit lah. Ya. Apa tu cuba menjawab. Bila menjawab apa-apa, tu panggil sesat orang. Ya. Kalau dia tak tahu, dia kata Allah wallahu alam, tak apa. Ni dia tak tahu, dia cuba pula nak menjawab dalam keadaan tak tahu. Tu jadi sesat. Ya. Dia malu pula nak berkata wallahu alam. Jangan kita malu nak berkata wallahu alam bila orang tanya kita tak tahu. Ya. Bahkan itulah kemuliaan. Imam Malik, ya, rahimahullah ta'ala, pernah ditanya 40 soalan. Dia cuma jawab 3 soalan saja. Adakah dia tak tahu? Tahu. Tapi dia nak pelihara ilmu, nak balik rujuk dulu yang banyak-banyak tu. Ya, supaya yang dia jawab tu benar-benar, ya, ilmu yang hendaki. Ya, bukan ilmu yang dia ingat, dia takut dia ingat tu tersalah ingat. Rujuk balik baru dia jawab. Wahal dia hafal semua masalah tu. Walaupun dia hafal, dia tak jawab, balik rujuk dulu. Tengok betul kita tak apa yang dia masih ingat tu dengan masalah dalam kitab. Besoknya baru dia jawab. Ya, tu ulama-ulama yang salihin, yang jaga pelihara ilmu agama ni, takut tersilap, tersalah, tersasar. Ya. Sebab tu kita tengok antara hadis-hadis yang kita pernah baca tu, bila rawi meriwayatkan hadis, mereka berkata atau begini, atau begini. Dia tak pilih salah satu dah. Bila dia ragu-ragu, Nabi berkata begini ke begini, maka dia akan bawa dalam dua riwayat begitu. Kami tak pasti Nabi kata begini ke begini, walaupun maknanya sama. Dia tak putuskan Nabi kata begini, maknanya sama, salahnya kata aja begitu. Ya? Tapi bila dia ragu, dia nak pelihara kesesahan ilmu tu, maka dia datang dalam keadaan syakurawi tadi. Ya, adakah Nabi kata begini atau begini, kami tak pasti. Dia tak terus putus Nabi kata begini, walaupun dua perkataan itu muradif, makna yang sama sekalipun. Nah, ya,
walaupun boleh diriwayat hadis dengan mafhum, boleh riwayat hadis dengan mafhum, ya, walaupun dengan lafaz boleh, tapi mereka tidak mau riwayat dengan mafhum begitu, ya. Mereka masih berkata, ya, atau begini, Nabi kata begitu atau begini. Itu panggil syak rawi, kerana nak menjaga kesesihan, ya, ilmu itu, ya, yang benar akan benar-benar ilmu yang sahih, ya. Keterangan daripada Abdullah bin Amr al-As, ia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah tiada menghapuskan ilmu pengetahuan agama dengan cara mencabut sekaligus bagaimana yang dicabut sesuatu daripada dada-dada hamba, tetapi Allah menghapuskan ilmu pengetahuan itu dengan kematian ulama, sehingga tidaklah ada lagi ulama itu. Maka di waktu itu mengambillah manusia untuk dijadikan kepala-kepala, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar mereka dalam urusan agama dari orang-orang yang juhalak, bodoh-bodoh, ya. Jahalak itu jamak, ya, lafaz sirah muntahajam, makna bodoh-bodoh murakkab. Kalau bodoh selapis boleh ditegur lagi, ya. Walau dia tak tahu, tak apa, dia boleh lantik penasihat, mufti-mufti, ya. Dia boleh terima. Masalah ni bodoh murakkab, tak boleh dinasihat. Ya, akan berlaku ni. Dah sampai zaman kita, wallahu alam, tengok sendiri. Nabi kata akan berlaku zaman itu, ya. Yang tiada berpengetahuan sedikit pun tentang agama, maka apabila ditanya kepada mereka dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama, maka mereka memberi fatwa atau keputusan di atas satu masalah itu dengan tidak berdasarkan kepada pengetahuan atau kepada dalil-dalil yang kukuh, maka akibatnya termasuklah mereka itu dalam kesesatan dan menyesatkan pula orang lain. Kalau setakat dia seorang sesat itu tak apa lagi. Dia menyesat orang lain, habis pakat sesat berlaku, ya. Ya halal jadi haram, ya haram jadi halal, ya. Demikianlah junjungan menerangkan betapa keadaan pada waktu ketiadaan ulama yang cukup ilmu pengetahuan agama Islam yang berani bertanggungjawab di atas soal-soal agama. Maka pada ketika itulah dapat dilihat bagaimana megahnya orang-orang bodoh yang diberi kesempatan memegang tajuk agama, hingga kalau disoal mereka pun memberi keputusan dengan tidak bersandarkan kepada pengetahuan dan nas yang terang. Maka kerana ini mereka telah sesat dan dengannya menyesatkan orang lain. Menyesatkan, ya, menyesatkan orang lain pula, ya. Baik, wallahu a'lam, ya. Rasa hadis ni jelas, ya. Hanya tak perlu kita nak kupas banyak-banyak, akan sampai. Sekiranya kita ni tak bersungguh-sungguh nak mempelihara ilmu, nak menuntut ilmu, maka siapa lagi nak tuntut ilmu? Kalau tak ada orang menuntut ilmu, akan tinggallah generasi-generasi yang juhalak-juhalak berlaku nanti, ya. Pakat masing-masing merebut nak cari dunia berlaku, ya. Yang mengaji agama di padang sepi saja. Habis waktu tu masyarakat generasi akan datang, dah tak ada lagi ulama-ulama, tinggal alamak aja. Ulama tak ada, alamak banyak, ya. Maka lantik jadi ketua waktu tu hara dunia, ya. Apabila, ya, urusan-urusan tu baru diberi kepada orang yang berkeahliannya, maka waktu tu Nabi kata fantazirus sa'ah, tunggulah saat-saat kehancuran ummah, ya. Kehancur umat waktu itu bila satu perkara urusan itu tidak diberi kepada orang-orang yang berhak, ya, khususnya dalam pentadbiran, ya, tidak diberi kepada orang-orang berhak yang mengetahui. Maka waktu itu fantazir sa'ah, kamu tunggu, kata Nabi, kamu akan lihat saat-saat kehancuran
ummah, ya, hancur Islam ni nanti. Umat-umat ni hancur lebur nanti. Wahara jadi dia. Ya, kan sampai saat tersebut. Wallahu a'lam. Bersama dengan fiqh kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Sampai kita muka surat 22, begitu ke? Ha? Surat 2 Jim. Menyapu kedua-dua telinga. Ha, ya. Sampai yang ke ha. Buka kitab fiqh semua. Di nama penuntut muka surat 22. Tengok kitab. Ya. Ini ilmu berkaitan ibadah. Untuk mengesahkan ibadah kita. Kalau kita beramal tanpa ilmu, amalan kita tak diterima. Kullu man bighairi ilmi fa amaluhu, kullu man bighairi ilmi fa ya'malu fa amaluhu mardudatun la tuqbal. Tiap mereka tanpa ilmu beramal, maka amalannya itu tak diterima. Ya, kata Imam Ghazali, orang tu melakukan jenayah. Orang beramal tanpa ilmu, sebenarnya orang tu penjenayah besar dalam agama Allah. Ya, dia tak ada ilmu nak beramal. Nak sembahyang tak ada ilmu nak sembahyang. Nak puasa tak ada ilmu nak puasa. Ya. Ni cerita bab sembahyang ni, bab wuduk ni, tengok betul-betul. Supaya kita ada ilmu berkaitan dengan wuduk, berkaitan dengan sembahyang, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membincang sunat-sunat wuduk, ya. Dah masuk yang ke ha, yang ke berapa dah? Menyapu kedua-dua telinga, sebelah depan dan belakang, dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Ya. Dia sebelum sapu telinga, kita sapu kepala. Sapu kepala itu rukun. Tak. Sapu sedikit itu rukun wajib. Sapu keseluruhan itu sunat. Selepas kita sapu kepala, sunat pula menyapu telinga. Sapu telinga ni sunat gunakan air yang lain daripada air sapu kepala. Sebab ada juga orang dia ambil wuduk, dia sapu kepala, terus tarik ke telinga. Boleh, tapi tak dapat sunat. Sunat menggunakan air itu. Sunat sapu tu ada. Sunat guna air lain tu tak ada. Ya, nak dapat sunat sapu kepala, ambil air lain untuk sapu telinga tu, sunat yang lain. Dua sunat lah. Satu sunat menyapu, satu sunat guna air lain. Faham tak? Ya, dapat dua sunat, ya. Caranya, cara nak sapu telinga, tengok sini. Ya, dengan mencuit-cuit jenis je. Bukan menjujung je sapu telinga. Cuba kamu buat, nak tengok sebelum kita baca macam mana cara sapu telinga. Buat semua. Bayangkan kamu tengah ambil wuduk, nak tengok macam mana cara sapu telinga. Semua buat. Ada yang pegang sini je, ada. Sini je. Ya. Kita tengok dia kata cara dia, iaitu memasukkan kedua-dua ruas jari. Jari mana? Jari telunjuk. Ya. Memasukkan kedua-dua telinga itulah. Masukkan ruas jari telunjuk
memasukkan ke dua ruas. Ni dua ruas, ni satu ruas, ni satu ruas. Masuk sini. Ya, bukan masuk dua ruas ni. Ni satu dua lah. Nak masuk dua ni mana nak tolak ke dalam? Payah. Dua ruas kan? Tangan jari kanan satu ruas, jari kiri satu ruas, masuk dalam ni. Nampak? Masuk ke dua-dua ruas. Ke dalam dua-dua lubang telinga. Ya. Kemudian diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga. Ni. Mana-mana ada lipat-lipat kat dalam ni, tolak. Pusing semua tu, godek-godek tu. Roundabout dalam ni. Ya, jari telunjuk ni peranannya nak godek-godek yang dalam ni. Ni bagi masuk semua. Ni pun sama, godek-godek pusing. Ya. Manakala dua ibu tangan. Mana ibu tangan? Dua ibu jari tangan. Ya. Dua ibu tangan, yakni dua ibu jari tangan. Diedarkan atas belakang dua cuping. Bila kita godek-godek jari ni ibu jari ni tolak. Langkah kedua, langkah pertama godek dalam dulu. Godek dalam ni. Dah habis godek yang dalam, yang luar ni pula. Tengok ibu jari ni tolak ke atas tu. Faham? Yang ketiga, ada ketiga dia, ya. Kemudian tekapkan dua tapak tangan yang sedia basah itu kepada kedua-duanya. Dua-dua apa? Dua-dua telinga. Jadi 3 step, 3 langkah. Langkah pertama, masukkan telunjuk dan lubang ni, godek-godek dulu. Ya, mana-mana yang dalam ni bagi kata. Langkah kedua, ibu jari ni tolak. Langkah ketiga, tapak tangan ni pap sini. Tak payah lempang, letak je melempar. Tu kan pekak pula. Letak aja. Bagi rata. Tekup sini. Ada buat? Tak pernah buat. Sebab apa? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Tak belajar. Sekarang dah tahu. Sebab apa tahu? Dah belajar. Itu gunanya belajar. Tak? Maknanya ada 3 pahala dapat situ. Pahala godek dalam, pahala tolak luar, pahala tekuk. Kalau sini saja, pahala sini je lah. Dia mana bekasan-bekasan uduk itu bercahaya di akhirat. Tapi kalau basuh sini saja, sini aja bercahaya. Macam enteng-enteng je. Ding gitu. Ya, kalau semua sekali, bercahaya semua. Ada? Buat bagi lengkap. Yang sunat itu pun bagi sempurna. Ya. Supaya teman-teman kita dalam kubur besok cantik-cantik. Dan ibadah-ibadah kita ini, amalan-amalan kita ini, Allah akan rupakan besok sebagai lembaga manusia untuk jadikan kita teman dalam kubur. Jadi kalau nak teman cantik, cantikkan ibadah. Sembahyang kita tu cantik. Nanti dalam kubur besok dia datang, berkawan dengan kita ni, siapa kamu ni cantik sangat ni, segak ni. Kamu tak kenal aku. Akulah sembahyang kamu. Sembahyang tu mula pada wuduk tu lah. Ya. Tapi kalau kita tak jaga, ambil wuduk pun kita bukan, ikut dan je. Sembahyang pun tunggal-langgang kaki terangkat je. Ya. Sujud tu banyak angkat kaki. Tak sah. Tu anggap tu sujud. Ya. Perut-perut jari tu kena letak. Kalau tak jaga sembahyang, hodoh sembahyang, besok dalam kubur hodohlah kawan kita. Tiba-tiba datang kat kubur kita, sengit muka. Menanah aja. Siapa kamu ni? Tak kenal aku. Aku sembahyang kamu. Nak duduk dalam kita tu bukannya sehari dua. Kalau dalam kubur tu 1000 tahun, 1000 tahun bersama orang menanah. Tak? Tak nak jaga baik-baik ibadah kita. Tahu? Ya. Jaga cantik-cantik supaya teman kita besok cantik-cantik, wangi, seronok kita bersama dia. Ya.
Itu yang ke ha tu, yang ke berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ya. Yang ke-7, disarut celah-celah janggut bagi orang lelaki jika ia lebat. Sunat ya. Sunat bagi lelaki yang janggutnya lebat, menyarut-nyarut janggut dia dengan jari. Tengok kitab semua. Tamu yang sembang, kalau yang sembang bangun. Ketua-ketua kelas tengok mana yang sembang, mai ke depan ni, biar dia sembang dengan ustaz sini. Ya. Esok ibadah tengah langgang, ya, keluar, ni budak mukri sembahyang, ustaz tak ajar ke? Bukan ustaz tak ajar, kamu yang ku ajar. Ya. Tahu? Jaga adab. Ilmu kalau tak beradab, mati ilmu tu. Orang dulu beradab dengan tok guru bukan setakat beradab dalam kelas. Cara tok guru duduk dia ikut, cara serban tok guru pun dia pakai. Tok guru pakai lipat begitu lipat serbannya. Itu tanda beradab dengan tok guru. Ya, ni kita serban kita lebih daripada tok guru lagi. Ya, macam menggunakan Petronas ada serban dia. Ajar gitu. Tok guru mana ajar gitu. Itu tanda tak beradab dengan tok guru. Orang beradab tok guru dia ikut habis. Ya. Kami dulu mengaji pondok, tok guru buat tongkat. Anak murid bakat cari tongkat, penuh kat masjid-masjid tu sandar tongkat kat masjid. Kalau 70 orang, 70 tongkat ada. Banyak jemaat tu semua buat tongkat. Sebab tok guru buat tongkat. Letak kat dinding-dinding masjid tu. Orang tak ada kata apa. Ikut tok guru. Adab dia sampai tahap tu. Apatah lagi dalam kelas, lagilah nak mangkat muka pun tak berani. Ya. Yang ke kha ya, disarut celah-celah janggut. Sunat ni, sunat disarut. Sarut mana selati. Ni jari kita ni masuk kepada janggut, ya, celah-celah janggut bagi orang lelaki jika ia lebat. Kalau jarang wajib. Janggut lelaki yang jarang wajib kita sarut supaya air boleh sampai ke dalam. Yang sunat ni kalau dia lebat. Apa maksud lebat? Janggut dia itu menutupi warna kulit. Kalau orang tengok daripada depan tak nampak kulit, nampak janggut dia, itu panggil lebat. Maka waktu itu sunat masuk air ke dalam. Yang wajib di luar saja. Tak wajib sampai air ke dalam sebab janggutnya lebat. Jadi kita saruti jari supaya air sampai ke dalam tu sunat. Sebab janggut dia lebat. Kalau janggutnya jarang, wajib sampai air ke dalam. Faham tak? Ya, wajib. Di sini sunat bagi lelaki yang janggutnya lebat. Seperti Taliban tu ya. Dia tengok kulit dia tak nampak janggut je. Dia tu wajib sapu luar aje. Masuk air ke dalam tu sunat. Sunat selati jari itu. Faham? Ya. Demikian juga kedua-dua jambangnya yang lebat. Mana jambang? Di sini. Bau dia tu. Ya. Bau ni lebat dia tu. Sampai tak nampak pipi. Tu sunat masukkan air ke dalam. Yang wajibnya di luar saja. Basuh muka tu kat luar aja. Tolak ke dalam tu sunat. Sekiranya dia lebat. Kalau jarang, wajib masuk air ke dalam. Ya. Tu jambang bagi orang lelaki.
Adapun janggut yang jarang bagi orang laki-laki dan janggut yang lebat bagi orang perempuan, perempuan ni walaupun lebat sekalipun, dan khonsa, khonsa ni kalau lebat sekalipun janggut dia wajib disarut, tidak sunat, bukan sunat, bahkan wajib, supaya sampai air ke dalamnya. Janggut perempuan, ada perempuan berjanggut? Jarang berlaku, sebab jarang tu wajib tu. Ya, kalau lebat sekali berjanggut dia, wajib juga sampai air ke dalam. Dia tak seperti lelaki. Orang lelaki kalau lebat sampai ke dalam tu sunat saja. Orang perempuan lebat sekalipun mesti sampaikan air ke dalam juga, wajib. Sebab kaedah kita an-nadiru kal ma'dum. Tu kaedah fiqhiyah kita. An-nadiru kal ma'dum. Benda yang jarang-jarang ini seperti benda yang tak ada. Jadi orang perempuan tu walau lebat janggutnya, syarak kata dia tak ada janggut. Maka dia kena sampai ke air ke dalam. Sebab dia jarang-jarang tu seperti tak ada. Ya, orang lain tak ada, kau je ada, maka kau dihukum seperti tak ada. Maka kau mesti sampai air ke dalam juga. Tu orang perempuan. Tak? Ya. Begitu juga khonsa. Tu khonsa apa? Khonsa orang yang ada dua alat. Alat apa? Alat kemaluan lelaki atau perempuan. Khonsa ni ada dua. Satu khonsa muskil, satu khonsa wadih. Kehendak di sini khonsa muskil. Khonsa wadih dia seperti yang dia wadih kot lelaki, hukum lelaki. Wadih kot perempuan, hukum perempuan. Kehendak di sini khonsa muskil. Khonsa yang kesamaran, nak kata lelaki tak boleh, nak kata perempuan tak boleh. Khonsa muskil ini ialah khonsa yang ada dua alat yang mana kedua-duanya bersyahwat belaka. Alat lelaki pun ada syahwat, alat perempuan pun ada syahwat. Ingat arti kata lain, kedua-duanya sempurna. Satu dia lelaki perempuan ni, lelaki pun elok, perempuan pun elok, dua-dua ada syahwat. Dan tidak dipanggil khonsa muskil melainkan ada 5 syarat. 5 syarat untuk menentukan khonsa itu khonsa muskil. Yang pertama, khonsa ini tidak pernah bunting. Itu bunting. Bunting itu kambing. Kalau manusia, hamil. Ya. Khonsa ini tidak pernah hamil. Kalau dia pernah hamil walaupun sekali, dia dihukum perempuan, bukan khonsa lagi. Walaupun ada dua alat, dia tetap dipanggil perempuan, sebab dia pernah hamil. Faham? Yang kedua, khonsa ini tidak pernah kedatangan haid. Kalau dia pernah datang haid, dia perempuan, walaupun sekali, bukan khonsa lagi. Walaupun ada dua alat, dipanggil perempuan. Yang ketiga, bila dia buang air kecil, kencing, keluarnya serentak. Laki perempuan tu serentak keluar, tak ada dulu kemudian. Kalau dia keluar laki dulu, baru perempuan keluar, dia tak ingat lelaki. Tidak khonsa, tidak muskil lagi. Bila dia nak pancut, nak tembak tu, keluar kot lelaki. Lelaki lah tu. Kalau keluar kot perempuan dulu, perempuan lah tu. Itu bukan khonsa muskil namanya, khonsa wadih. Faham? Yang keempat, bila keluar air maninya, tidak tentu salah satu dulu. Macam tadilah, ya, keluar serentak lelaki perempuan, maka dia muskil. Tapi kalau keluar kot jalan lelaki dulu, baru keluar perempuan, dia itu lelaki. Kalau keluar kot perempuan dulu, baru lelaki, itu perempuan. Faham?
kena ambil faham, ya. Sebab dia melibatkan hukum. Anda tahu takdir Allah Ta'ala bakit-bakit pada tidur, tumbuh pula, pernah berlaku. Dia lahir lelaki ataupun perempuan, tiba-tiba bangkit-bangkit, apa benda pula ni melekat, tengok ada benda lain tambah kat situ. Ya, itu takdir Allah. Datang lelaki pula tumbuh kat depan dia tu. Dah bertukar jadi khonsa. Kalau dah berkahwin, fasakh terus nikah ni. Ya, pernah berlaku. Ya. Yang kelima, kedua-dua alatnya bersyahwat sama berat. Ya. Bila sentuh yang lelaki ada karun, sentuh yang perempuan pun bergeliat juga. Tu muskil. Ya. Tapi kalau sentuh lelaki dia tak rasa apa, macam tidur je. Ni perempuan ni. Muskil ni dua alatnya berfungsi. Sekiranya ada kelima-lima syarat ini, maka dia dipanggil khonsa muskil. Bila khonsa muskil, bila tumbuh janggut, hukumnya walaupun lebat sekalipun, dia wajib sampaikan air ke dalam. Kalau dia wadih kepada lelaki, hukumnya seperti lelaki. Kalau lebat, tak wajib sampai ke dalam. Kalau wadih kepada perempuan, hukum perempuan. Kalau lebat sekalipun, kena sampai air ke dalam juga. Faham tak? Ya. Dan janggut yang lebat bagi orang-orang perempuan dan khonsa wajib disarut. Tidak sunat, bukan sunat, wajib, supaya sampai air ke dalamnya, iaitu dengan memasukkan jari di celah-celah janggut tadi, dan di bawah janggut itu dengan jari kanan, terselati dengan jari kanan. Tolak dalam ni janggut ni. Itu juga agak jambar ni, tolak dia. Bagi air masuk ke dalam, sunat kalau kita lebat, ya. Bagi orang lelaki yang lebat, ya, sunat. Kalau jarang, wajib. Habis. Seterusnya yang ke-8, menggosok-gosok celah-celah jari. Sunat sekiranya kalau tak gosok, air boleh sampai. Tapi kalau tak gosok, air tak sampai, kena gosok baru sampai. Gosok itu jadi wajib. Seperti jari kita yang melekat gitu. Nak bagi masuk air, kena buka tolak-tolak celah ni, maka gosok tu jadi wajib, supaya air sampai ke dalam. Yang sunat ni, kalau tak gosok pun air boleh rata, maka rata itu jadi menyelati jari itu jadi sunat, ya. Dua tapak tangan dan dua tapak kaki, ya. Gosok jari-jari, gosok dua tapak tangan, gosok dua tapak kaki. Itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Maknanya kalau tak gosok, air dah sampai, maka gosok itu untuk menambah sempurna sahaja, jadi sunat. Maka jika tidak sampai air ke celah-celahnya, melainkan dengan digosok, ya, seperti jari-jari rapat, seperti jari rapat-rapat yang tiada boleh masuk air ke celah-celahnya, nescaya wajib digosok. Selati jari-jari jadi wajib, supaya air boleh sampai. Ya, macam kaki kecil pecah tu, ya, ada keluping-keluping, kalau tak ada gosok, air tak masuk, kena gosok supaya masuk ke celah tu, jadi wajib. Bukan sunat lagi. Cara menggosoknya, tangan pancakan jari. Cara menggosok pada tangan, cara menggosoknya pada tangan. Itu betulkan tulisan. Cara menggosoknya pada tangan, pancakan. Pancakan jari. Jari kanan ni
kepada jari kiri yang sebelah atas atau sebaliknya. Macam ni ataupun macam ni. Ya, gosok gitu. Jari-jari itu masa kita basuh. Ya. Ataupun belah dalam sebalik. Ya, mana-manalah supaya air sampai. Dan temukan tapak tangan dengan temukan tapak tu. Bila kita dah macam ni, tadi macam ni, temukan tapak ni. Rapatkan. Bagi rata. Dan menggosok pada kaki, cara nak gosok pada kaki pula, gunakan kelingking tangan kiri. Ni tangan kiri. Kelingking. Mana kelingking? Yang kamu kuat hidung tu lah. Tu kelingking nama dia. Ada tak kuat hidung pakai ibu jari? Tak ada tak? Jarang ya. Ni jari kuat hidung. Tu je kelingking. Ya. Jari ni yang belah kiri. Jangan guna yang kanan, guna yang kiri untuk menggosok jari-jari kaki. Ya. Gunakan kelingking tangan kiri masuk celah-celah kelingking jari kaki kanan dari sebelah bawah terus hingga selesai pada kelingking kaki kiri. Maknanya masa kita basuh kaki kanan, ini kaki kanan kita, masukkan kelingking belah bawah gini dekat jari kaki kanan. Masa basuh kaki kiri macam ni pula, masukkan kelingking daripada ibu ni terus sampai ke anak jari kaki. Semuanya dengan jari kelingking jari tangan kelingking yang kiri. Faham tak? Maknanya masa basuh kaki kanan, mula gosok daripada kelingking jari kaki. Masa basuh kaki kiri pula, mula gosok daripada ibu jari kaki, bawa kepada kelingking jari kaki. Selari macam tu je. Ya? Kedua-duanya dengan menggunakan kelingking kaki jari kiri. Sebab benda itu benda yang tidak mulia. Benda-benda tak mulia ni gunakan yang kiri. Yang kanan ni guna yang mulia-mulia. Kaki kan anggota yang tak mulia. Ya. Seperti kita masuk air ke hidung. Masuk tangan kanan, buang tangan kiri. Ya, dia masih sudah. Masuk nak buang tangan kiri. Macam tu. Yang guna tangan kanan juga. Sunat ya, gunakan tangan kiri ketika membuang air ke hidung. Masuk tangan kanan, nak buang tangan kiri. Sunat. Itu tersebut dalam kitab Minhaji Fiqh Syafi'i. Ya, kat sana dia kata 18 sunat wuduk. Sini berapa aja? Ya. Yang seterusnya zal. Nampak lagi ke? Tadi habis awal. Belum ke-12 lagi. Tak nampak? Belum. Memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu. Kemudian baru yang kiri dipanggil menganan. Ini anggota-anggota yang mudah. Yang mudah basuh kanan dan kiri ni, ya, payah basuh serentak. Maka sunat kita mulakan basuh yang kanan. Anggota yang payah nak basuh serentak, kita basuh kanan dulu. Adapun anggota yang mudah serentak, tak sunat kanan kiri, basuh serentak saja. Seperti telinga. Telinga kan mudah aja serentak. Nak basuh dia dua tu serentak. Tak payahlah kanan dulu baru kiri, tak sunat pun. Sebab dia mudah. Kaki ni payah. Pada ada asalnya payah, walaupun bagi kita mudah, dia ambil yang hukum asal. Payah nak basuh serentak, sunat kena basuh salah satu dulu, maka sunat dipilih yang kanan dulu untuk dibasuh. Bila nak basuh serentak payah, jadi kita bila nak basuh salah satu, pilihlah yang kanan dulu, sunat basuh kanan tu dulu. Ya.
iaitu dua anggota saja, tangan dan kaki. Basuh tangan kanan dulu, baru basuh tangan kiri. Basuh kaki kanan dulu, baru basuh kaki kiri. Adapun telinga, tak sunat dulu kanan kiri, basuh serentak. Begitu juga basuh muka, tak sunat basuh muka kanan dulu, baru basuh muka kiri. Basuh sini 3 kali, baru sini. Tak disuruh. Sebab benda itu mudah basuh serentak. Bila mudah basuh serentak, tak sunat dahulukan kanan daripada yang kiri, ya. Begitu juga sapu kepala. Mudah serentak, sapu saja serentak. Tak payahlah sapu kanan dulu, baru sapu kiri. Tak sunat pun, ya. Telinga pun begitu. Basuh sapu saja serentak. Yang sunat dulu ni, kanan daripada kiri ini, anggota yang payah nak basuh serentak, ya. Jadi mulalah yang kanan dulu, ya. Makruh dilakukan sebaliknya, yakni memulakan dengan tangan ataupun kaki kiri. Kita basuh kaki kiri dulu, baru basuh kaki kanan. Sah tak ambil wuduk? Sah, tapi makruh. Begitu juga basuh tangan kiri dulu, baru basuh tangan kanan. Kalau cukup syarat yang lain, sah tak wuduk? Sah, tapi makruh. Makna tak dapat sunat. Makruh tu apa makna? Dibenci Allah, tak disuka oleh Allah. Dia selama ni bila sebut makruh, buat tinggal dapat pahala, buat tak berdosa. Jadi orang tak ambil berat sangat. Makruh tu maknanya tinggal dapat pahala, buat Tuhan benci, macam tu, ya. Jadi orang yang dalam mencari kasih sayang Allah, janganlah buat benda yang Tuhan benci, ya. Hindarkan semampu mungkin buat perkara yang Allah benci. Maulah kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang warak ni, dia tak buat 3 perkara. Yang pertama, dia tak buat benda haram. Yang kedua, dia tak buat benda makruh. Bahkan keinginan nak buat benda makruh pun tak ada. Ni wali-wali Allah. Wali-wali Allah bukan buat makruh, terlintas nak buat makruh pun tak ada di hati. Ada terlintas nak buat benda Tuhan benci, takkan ada kalau orang tu perlukan kasih sayang. Ya. Yang ketiga, dia tidak buat benda yang fudul. Apa benda fudul? Fudul itu ialah perkara yang lebih daripada keperluan kita. Katakan kita perlu makan nasi sepinggan saja, maka dia tidak akan makan 2 pinggan. Itu orang warak. Walaupun perut dia 3 pinggan boleh masuk lagi. Tapi dia pinggan tu dah ada dah, kenyang dah, boleh sembahyang dah. Dia takkan makan yang kedua pinggan. Ketiga, baju kita perlu hanya katakan 3 helai, boleh duk tukar ganti basuh pakai. Dia takkan beli 5 helai. Itu panggil warak. Ya. Katakan rumah dia anaknya 10, dia hanya perlu bilik 5 katakan. Abang lelaki boleh kongsi dah. Dia takkan buat 10 bilik, buat lebih pada tu. Tak warak, walaupun tak haram. Ya, taklah haram, tapi yang panggil tak warak. Ya. Warak ini menarik kasih sayang Allah, ya, kecintaan Allah. Jadi kalau kita buat sebaliknya, makna kita telah membuat perkara yang makruh. Apa maksud perkara yang makruh? Kita telah mencari kebencian Allah. Buat yang haram, mencari kemurkaan Allah. Buat yang makruh, mencari kebencian Allah. Bagaimana dia dapat kasih sayang Allah kalau asyik buat dia benci je? Ya.
Makruh dilakukan sebaliknya, yakni memulakan dengan tangan atau kaki kiri. Demikian juga makruh dibasuh serentak, meskipun ia lebih senang pada seseorang. Kaki itu setengah-setengah orang dia boleh basuh serentak. Macam hari ni kan ada paip, basuh je serentak macam tu. Walaupun mudah bagi dia, tetap sunat basuh kanan dulu baru basuh kiri. Kalau dia basuh serentak juga, hukumnya makruh. Ya, makruh. Ya, benda yang sunat dahulu kanan baru kiri, kita basuh serentak itu makruh. Macam telinga tadi tak apa, basuh serentak sebab tak sunat dulu kanan dan kiri, sebab dia mudah basuh serentak. Yang payah serentak ini sunat dulu kanan, seperti kaki, dua kaki dan dua tangan, maka dahulukan yang kanan atau kiri. Kalau kita basuh serentak, jadi makruh. Ya, jadi makruh. Ya, sebab menyalahi yang sunat. Meskipun ia senang pada seorang, kerana memandang kepada soal pokok, iaitu asalnya membasuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah daripada membasuh tangan, ya, demi satu demi satu. Tetapi pada anggota yang senang diperbuat serentak, seperti dua pipi, dua tapak tangan, dua telinga, tiadalah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri. Malahan sunat dilakukan berserentak. Ya, berserentak itu. Kanan tu sunat basuh serentak. Maknanya kalau kita dulu kanan baru kiri, jadi makruh pula. Ya, sebab dia sunat serentak. Kita mana-mana buat kanan dulu baru basuh kiri, jadi makruh. Ya. Faham? Ya. Seterusnya ra, diulang-ulang 3 kali basuh. Itu pada anggota yang dibasuh. Ataupun sapu, ulang-ulang 3 kali sapu pada anggota yang disapu. Ya, sunat. Ya, tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu, yang ni lepas basuh atau sapu yang wajib, tambah 2 kali lagi, jadi 3 kali. Basuhan pertama tu bagi rata dulu. Bila rata, dikira sekali. Bila dah rata ke sekali, basuh lagi sekali. 2 kali, basuh lagi sekali. 3 kali. Sunat. Sebab sunnah Nabi basuh 3 kali. Kalau kita tak cukup 3 kali, menyalahi sunnah. Ya, hukumnya makruh. Ya. Dan memadai berulang itu pada air lalu atau air mengalir dengan 3 kali lalu, dan pada air tenang dengan digerakkan 3 kali gerak. Kalau air lalu, katakan air terjun atau paip tu, ya, kita tahan saja. Dia sekali lulus, dia ada rombak-rombak was kan, sekali berombak tu kira sekali. Datang pula air kedua 2 kali. Kalau nak 3 kali dah mada. Tak perlu kita angkat celup tak payah. Tahan di situ. 3 kali arus air berlalu, dia anggap 3 kali basuh. Itu pada air yang mengalir seperti sungai. Tahan je kat situ. Dia kan ada lengkupkan air berombak tu. Sekali longgok tu sekali. Datang pula ombak yang kedua 2 kali. Tahan je lah. Kita tengok air dia 3 kali lalu dah cukup. Ya. Tapi kalau air yang tenang, kita gerakkan 3 kali. Gerak sekali, 2 kali, dah cukup. Tak payahlah angkat sampai basah-basah tu, kat kolah tu. Tu. Celup je dalam tu, gosok. Sekali gerak ke sini. Dah 3 kali. Ya. Kalau air tu cukup 2 kolah lah. Ya. 3 kali gerak. Ya. Cukuplah. Dia anggap 3 kali. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya. Ya. Dan satu hadis Nabi kata aratu zalim. Siapa basuh wuduk kurang daripada 3 atau lebih daripada 3, Nabi kata aratu zalim.
ditafsir oleh mufassir yang dikehendaki zalim itu sekiranya dia basuh sekali, dia beriktikad itulah sunnah Nabi, baru jadi zalim. Dia basuh 4 kali 5 kali, dia kata itu sunnah Nabi, baru dia anggap zalim. Ada tafsir hadis tadi, ya. Maknanya kalau dia basuh sekali tapi dia tak iktikad itu sunnah, taklah zalim, cuma makruh. Ya, faham tak? Kalau dia basuh lebih pada 3-4 kali, makruh juga. Tapi kalau dia iktikad 4 kali itu sunnah, zalim, sebab dia menyalahi sunnah. Kalau dia tak iktikad, taklah zalim, cuma dia anggap makruh. Faham tak? Kurang ataupun lebih. Kurang pada 3 makruh, lebih pada 3 pun makruh. Nampak tu kita basuh, kira elok-elok. Dia kata tolak sekali, kata sekali, basuh lagi cukup 2 kali, ulang balik sampai 3 kali. Selama ni sekali je nak basuh dah. Itu pun sambil bersembang, ustaz datang belum? Tak nampak tidak dia basuh tu? Rata tidak? Ya? Tengok betul-betul tangan kita. Sebab Nabi kata mana-mana anggota wuduk yang tak dibasuh tu, kita basuh tak rata, maka tempat yang tak kena air itu akan disambar oleh api neraka. Ambil wuduk, basuh betul-betul, jangan tinggal tumpuk-tumpuk yang tak kena air. Yang tak kena air itu akan disambar oleh api. Basuh bagi rata, basuh tangan ratakan, mana-mana anggota yang dibasuh ratakan, yang disapu pun, ya. Kalau saya perlu sapu sejuzuk lah. Kalau sepenuhnya rata, ya. Lepas tu diulang 3 kali. Setelah rata, ulang lagi sampai 3 kali. Sunat. Kecuali tak sunat 3 kali, sekali cukup. Kerana waktu sudah suntuk. Sekiranya diulang 3 kali, nescaya waktu habis. Ketika itu tidaklah dituntut ulang 3 kali. Ni orang nak beratur panjang ni. Air pula meleleh kecil je. Kalau kita nak basuh 3 kali, ya, satu kita tak sempat, yang kedua orang lain jadi tak sempat. Jadi haram kita basuh 3 kali. Ambil yang wajib cukup. Basuh sekali dah, bagi peluang orang lain pula, ataupun kita sendiri, ya, basuh tu. Kalau kita 3 kali menyebabkan tak sempat nak takbir. Kalau takbir pun hanya dapat 1 rakaat dah azan, maka haram kita basuh lebih pada yang wajib. Itu juga kita sembahyang, waktu dah suntuk sangat. Kalau kita tasbih 3 kali menyebabkan tak cukup, cukuplah dengan tasbih sekali je. Ambil yang tomak-ninah saja. Tak perlu kita nak ambil yang sunat-sunat. Kalau kita baca panjang-panjang, sujud lama-lama, menyebabkan masa tak cukup, baru 2 rakaat dah azan, main zuhur 2 rakaat. Tapi kalau dia baca ambil yang rukun saja, dia sempat, maka waktu itu wajib ambil yang rukun-rukun saja, tinggalkan yang sunat-sunat itu. Kalau kita ada masyhur sunat, menyebabkan kita kesuntukan masa, menyebabkan ibadah kita jadi tak sempurna, maka waktu itu haram, ya, kita ambil yang sunat-sunat itu. Yang seterusnya, terakhir ada lagi, berturut-turut muwalat, iaitu setelah selesai membuat satu perkara, terus buat perkara yang berikutnya dengan tiada berselang masa yang lama. Umpamanya, contoh, telah selesai membasuh muka, tidak lama, sekira-kira belum kering air di muka, sebelum kering air basuh muka itu, terus basuh tangan. Demikianlah seterusnya pada anggota yang lain hingga akhir anggota wuduk, ya. Itu sunat, ya. Kita ambil wuduk tu bila basuh muka, sebelum kering basuh muka, terus basuh tangan, jangan duk leka lagi. Kalau kering muka, lepas tu kita basuh tangan, dah kering tangan baru nak sapu kepala, dah kering sapu kepala baru nak basuh kaki, sah ke tidak wuduk kita? Sah ke tidak? Siapa kata sah kat tangan? Siapa kata tak sah?
Sah wuduknya tapi tak sunat. Ya, yang sunatnya mualat. Kalau tak mualat sah tapi tak sunat. Faham tak? Ya. Sah kalau tidak berlaku perkara batalkan wuduk celah-celah tu lah. Kalau berlaku perkara yang batalkan wuduk celah-celah tu, batal lah wuduknya. Contoh kita ambil wuduk tu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, elok nak basuh kaki, air habis. Berjalan pergi masjid, nak basuh kaki kat masjid sana, kan dah lama tu kering habis dah. Boleh tak basuh kaki kat masjid? Sah tak wuduk kita? Sah, dengan syarat kita qasad basuh kaki ini sebagai sambungan ambil wuduk tadi. Kena qasad, jangan main basuh saja. Sebab basuh tu mungkin basuh kaki kotor. Ya? Untuk mengesahkan wuduk, basuh kaki kat masjid tu kita qasad hubung wuduk tadi, baru sah. Ya? Kalau main basuh saja tak sah. Sebab kita basuh tanpa qasad, mungkin basuh kaki sebab kotor. Ya, kena qasad. Basuh kaki ini sambungan wuduk aku tadi yang tak sempat basuh kaki tadi. Sahlah dia. Walaupun dah kering habis orang kata lain, tidak ada mualat. Tak dapat sunat lah tadi. Sebab darurah tu dapat juga sunat, bukan ada sengaja. Sebab air tak ada. Ya. Yang tak sunat ni dia sengaja, dia boleh basuh tapi dia lewat-lewatkan. Jadi makruh, tak sunat. Ya. Dan demikian juga dilakukan antara basuh pertama dengan basuh yang kedua dan yang ketiga. Tadi sunat berturut-turut antara anggota-anggota yang lain. Lepas basuh muka, terus basuh tangan. Lepas basuh tangan, terus sapu kepala. Itu sunat. Begitu juga sunat juga berturut-turut pada anggota yang sama antara basahan pertama, kedua dan ketiga. Kita basuh muka kali pertama, sunat tambah kali kedua dan yang ketiga. Jadi nak tambah kali yang kedua tu, jangan sampai kering basahan pertama tu, terus basuh kali yang kedua. Nak basuh kali ketiga tu pula, jangan sampai kering basahan yang kedua, terus basuh kali ketiga. Itu pun sunat juga, ya? Berturut-turut. Jadi dua keadaan berturut-turut sunat. Satu, antara anggota-anggota yang lain. Yang kedua, antara basuhan pertama, kedua, ketiga pada anggota yang sama pun sunat berturut-turut. Ni faham? Sampai dah? Sikit dipaham tu. Dipaham daripada hukum berturut-turut itu sunat. Dipaham daripada hukum berturut-turut itu sunat. Maka jika seseorang tidak mengerjakannya dengan berturut-turut, seperti ia membasuh muka, kemudian berhenti berapa lama, dah berjam-jam dah baru nak basuh tangan pula, ya, baru membasuh tangan dan seterusnya pada anggota yang lain, dengan niat sambung, hukumnya sah wuduknya selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti itu. Cuma tak dapat sunat berturut-turut, wuduknya sah, ya, kalau tidak ada mualat. Sebab mualat itu sunat. Tapi hukum berturut itu sunat ialah pada orang yang tak ada berpenyakit besar. Itu kita akan bincang akan datang. Ada pun orang penyakit besar atau bahasa Arab panggil salasul baul, yang sentiasa keluar hadas ni, maka dia wajib berturut-turut bagi dia, bukan sunat, ya. Yang kata sunat itu bagi orang yang sihat, yang tidak ada salasul baul. Ada salasul baul, hukumnya wajib. InsyaAllah kita bincang akan datang tentang hukum orang salasul baul. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين إلحم الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا علمنا علمنا. وصلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.